Assalamualaikum, selamat malam. 17 Ramadan 1442 Hijrah. Hari ini bersama dengan H lagi. Ui, semua H lah. Bukan satu je H. 3 H kat sini. Yang ketiga tu kita kena umumkan dengan special. Tu nanti dulu. Tu nanti dulu. Apa pun kita nak ucapkan selamat menonton Sembang Sahur 2021. Okey, ini dah minggu yang ketiga, episod yang ke-6. Yep, dan dalam kita nak berseronok kat rumah tu juga, kita kena ingat hari ini 3,332 kes COVID-19 melibatkan Selangor 1,083 kes dan diikuti Sarawak 522. Terus jaga SOP, pakai pelitup muka, jaga jarak dan juga kebersihan diri. H yang ketiga yang bersama dengan kita hari ini sudah tentunya tak lain bukan Ustaz Haris. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Serba wabarakatuh. putih. Kita ni dah lama, dah selalu tapi nak perkenalkan kita ni selalu macam orang asing. Kenapa? Itulah, Haziq lah ni. Dia ada speciality. Tak, sebenarnya kewujudan Ustaz Haris hari ini, Haziq, untuk sama-sama kewujudan, untuk kewujudan untuk menutup lompang-lompang. Lompong-lompong Boleh. Anda kata pasal hadis ke, pasal agama-agama sikit untuk ke. Untuk tajuk kan, kita hari inilah. Bersyukur ketika berdepan ujian. Memang benda yang sangat susah untuk kita buat. Ustaz, kan? Bersyukur ketika kita tengah susah. Ketika benda yang berat datang kat kita ni. Pertama sekali, mungkin kita nak cerita dulu adab-adab ni. Baik. Masa kita nak berdepan ujian ni. Biasa kita cerita adab ni, adab makan. Adab minum, adab macam mana nak masuk rumah orang, adab dengan rukun tetangga. Tapi adab bila menghadap ujian ni, jarang orang bercakap. Pertama sekali bila ujian turun kat kita ni, kita bersyukur. Kerana tanpa ujian, manusia itu tidak diangkat darjat dia. Nabi SAW, sahabat-sahabat pun ada sebut tentang biqadrin masyaqqah. Iaitu dengan susahnya orang itu, maka lebih tinggi darjat dia diangkat. Sebab tu kita tengok, tuan-tuan di rumah, perempuan di rumah, Nabi SAW kena ujian ni, nak dibandingkan dengan kita semua hari ni, jauh. Lagi teruk. Saya kalau saya baling batu ke Aziz saya marah tak? Kita baling balik. Kan? Tapi Nabi SAW bukan saja dibaling dengan batu. Dibaling dengan najis. Bahkan ada orang pijak kepala dia yang dikatakan sebagai orang-orang yang tidak diredai oleh Allah SWT. Dia pijak kepala Nabi. Jadi ini adalah ujian yang ditimpa ke atas Nabi. Nak banding dengan kita jauh, sangat-sangat jauh. Tapi apa peranan Nabi? Apa akhlak Nabi? Bagaimana agama menyantuni perkara ni. Nabi sentiasa syukur. Alhamdulillah. Jadi bila sampainya satu ujian pada diri kita, pertama sekali kita sebut Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Itu pertama kali kita sebut. Lepas tu doa lain. Kita boleh cakap doa-doa yang mustajab ataupun doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kepada antaranya doa Ummu Salamah. Doa Ummu Salamah ni, dia ada suami yang dia sayang. Sayang tak pasangan masing-masing? Sayang lah kan. Kalau pasangan kita hari ni mati, Ummu Salamah, suami dia mati, dia jadi hilang arah. Tak boleh nak fikir macam mana, siapa nak ganti tempat suami aku ni. Tak ada orang yang lebih baik pada suami aku. Dia pun baca doa, dia kata, dia selalu ingat doa yang Nabi ajar dia. Apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan orang meninggal je kita baca inna lillahi ni. Ujian pun kita baca. Tipe musibah. Hari ni orang kita kalau dengar inna lillahi, siapa mati? Siapa mati? Tak, bukan itu tujuan dia. Inna lillahi ni kita kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kita baca yang pertama. Yang kedua, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan kebaikan di atas musibah aku. Wa akhlif li khairum minha. Dan gantikanlah ia dengan perkara yang lebih baik. Kejap. Kita ada Panjang dua sangat kan? dah. Ada dua kan? Ada dua. Dia ada berapa lagi Ustaz? Tadi Ustaz dah sebut pasal lisan. Dua je. Itulah dua. Tapi tak habis lagi tu. Belum habis lagi. Ustaz dah sebut pasal lisan. Nanti kita tanya Ustaz lagi pasal dengan hati, dengan lupa cara kita sejam. Dia terkesima. Dia masuk tu. Dengar sehabis lah kalau boleh. Betul. Ada banyak lagi kita nak tanya Ustaz Haris. Tapi sebelum tu, apa kata kalau kita saksikan satu bingkisan. Ini Ustaz Zarifi kita sempat singgah ke Kolej Pendita Zakbar UKM untuk memberi motivasi kepada pelajar-pelajar di sana. Ialah tak dapat balik kampung. Kan? Tak dapat jumpa mak ayah. Ujian juga. Betul. Ujian juga. Jom kita bersama dengan mahasiswa Kolej Pendita Zakbar UKM bersama Ustaz Zarifi. Silakan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Ustaz Zarifi yang saya nak kat TV tu kan? Betul, apa khabar? Macam mana buka puasa tadi? Okey semua? Alhamdulillah semua okey semua. Makan apa hari ni? Alhamdulillah Ustaz, tadi saya buka puasa dengan nasi ayam. Hari ni college sponsor semua student. College sponsor? Alhamdulillah. Okey, Ustaz nak ajak Hazim dan sahabat di dalam. Boleh Ustaz. Lepas ni kita solat isyak dan tarawih sama-sama jemaah di surau college Boleh Ustaz. Jadi boleh siapkan diri. Boleh. Lepas ni kita sama-sama jumpa di surau InsyaAllah Ustaz. Okey. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pelajar sekalian? Selamat berpuasa saya ucapkan. Adik-adik, kita berpuasa di bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan inilah norma baharu kita. Kita tak pernah terfikir untuk kita bersalat sebegini rupa. Dengan asbab datangnya pandemik COVID-19, kita dapat ilmu baharu. Rupa-rupanya dalam agama, menjaga nyawa itu merupakan salah satu tujuan syariat. Disyariatkan. COVID-19 dia punya bahaya sehingga boleh menyebabkan kematian. Kerana itulah bagaimana kita bersalat dengan keadaan penjarakan fizikal kita ini adalah untuk kita menjaga nyawa kita. Jadi di sini letak duduknya syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang mesti kita fahami. Oleh yang demikian, saya buka kepada adik-adik yang ada soalan untuk bertanyakan soalan. Saya ingin bertanya satu soalan pada Ustaz. Jadi kami sebagai pelajar sering berjaga malam untuk mengulang kaji dan juga kadang-kadang kami melakukan tugasan. Jadi soalan saya, sekiranya kami berjaga malam berterusan sehingga jam 2 hingga 3 pagi, adakah kami boleh terus melakukan solat tahajud terlebih dahulu sebelum tidur? Okey, terima kasih kepada saudari yang bertanya. Tahajud itu para ulama memberikan tafsiran bermaksud amalan ataupun ibadat salat yang dilakukan setelah kita tidur. Maknanya tidur terlebih dahulu, kemudian kita bangun dan selepas itu barulah kita menunaikan salat sunat tahajud. Eloknya kita tidurlah terlebih dahulu walaupun sedikit waktunya, kemudian itu kita bangun semula untuk kita menunaikan salat sunat tahajud dan sebagainya. Kalaulah kita tak boleh tidur, memang tak boleh tidur, kita boleh melakukan salat-salat sunat yang lainlah. Wallahu a'lam. Okey adik-adik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesi kita tazkirah malam ini telah pun selesai. Mudah-mudahan ia memberikan suntikan semangat kepada kita. Baik adik-adik, saya ada sesuatu berita gembira untuk kalian semua. Malam ini alhamdulillah kita dikunjungi oleh para pegawai daripada Co-Petro. Jadi mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan saya menjemput para pegawai sahabat-sahabat kita dari Co-Petro, dipersilakan. Saudara penonton, inilah istimewa malam ini. Kami membawa satu siaran bagaimana kami warga Sembang Sahur kami menyantuni para pelajar UKM. Tentunya mesej yang kami nak bawa pada malam ini, marilah menerus berterusan kita membantu pihak-pihak yang memerlukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Zarifi tadi bersama dengan mahasiswa Kolej Pendeta Zabah UKM. Dan kita masih lagi dalam Sembang Sahur dan masih lagi dengan topik bersyukur ketika berdepan ujian. Tadi Ustaz Haris ada bagi tahu bila berlakunya sesuatu ujian yang menimpa kita, nombor satu sekali kita kena cakap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagus, itu salah satu caranya lah. Sebenarnya ada banyak adab lagi. Nanti Ustaz akan kongsikan
Bukan sekarang lah. Bukan sekarang. Nak jemput seorang lagi Sebab datang kita masuk nak ni. jemput Oh, seorang jemput lagi. seorang Dah ada imaginnya. Kita bersama dengan Muhammad Razik Rosli. Ya, saya. Panggil Razik lah. Kalau sebut Razik, mungkin 308,000 pengikut mungkin tak perasan siapa. Ya. Tapi kalau kita sebut Zain Akal, Mungkin ada yang kenal lah kot. Dia sebenarnya Zain Akal kan? Ya saya, betul. Zain Akal. Zain Akal. Penyanyi, penulis lirik. Ya saya. Lagi apa? Saya sekarang baru berjinak-jinak dalam producing. So saya produce beat sendiri. Penerbit. Kenapa kita bawa Zain Akal hari ini? Sebab biar kita cakap. Okey. Kita nak cakap pula awak yang jawab. Zain pernah ditimpa ujian. Yang sangat berat. Kalau kita tengok seluruh Malaysia mungkin tahu apa yang berlaku kepada Zain. Jadi kita nak mungkin kita nak tanya Zain dulu. Semasa perkara tersebut menimpa Zain, ujian yang datang tu, Zain kata Zain tak sedar apa semua. Tapi selepas itu, Sebelum Zim kata-kata, Zim ni juga pelajar tahfiz juga ni. Ya. Saya pernah duduk dengan dia belajar sekali. Sini saya sebenarnya. ya, Pelajar tahfiz ni, pelajar tahfiz. Ya, saya. Okey, silakan. silakan cerita. Sewaktu ditimpa ujian tu, Ya, saya. keadaannya, situasinya Zain. Situasinya kita 50-50 di mana saya banyak persoalan dalam hidup masa tu. Ketika itu saya banyak mempersoalkan tentang kehidupan saya, kenapa kita kena dugaan macam ni, kenapa dugaan ni betul-betul saya je kena, adakah orang lain sama macam saya. So jadi penerimaan tu kurang masa tu. Kita jadi banyak mempersoalkan masalah yang ada kat kita. So bagi saya masa tu sifat bersyukur tu kurang kan, bagi saya masa tu, sebab kita pun terkejut dengan apa yang kita sendiri tak pernah alami untuk diri sendiri. Itu perkara biasa Ustaz. Kalau kita hadapi, kan, kalau kita, apatah lagi Zain, dia sebenarnya ujian dia bertimpa-timpa. Baik. Ada kematian ibu angkat lah yang Betul, menjaga Zain daripada kecil, Betul. gangguan bipolar, Ya, lepas saya. tu kena tahan, Ya, duduk saya. dekat ward psychiatry, macam-macam yang jadi dekat Ya, Zain. saya. So kalau jadi bertimpa-timpa macam tu, mula-mula kita boleh cakap innalillah, kita boleh cakap kan, tapi kalau dah bertimpa-timpa tu sebagai manusia biasa, macam mana kita nak berdepan? Baik, pertama sekali, bila orang ni, setiap orang ujian dia beza-beza. Betul. Sekalipun orang tu baik, dia ada ujian dia. Orang yang kurang baik ada ujian dia. Tapi satu objektif ujian yang Allah bagi kat kita ni, Zain masa Zain kena ujian tu, Zain mesti ingat Allah balik. Betul. Kan? Yang mana-mana yang baca Quran kat sekolah rendah dulu, baca balik. Betul. Itu tanda Allah sayang kita. Ada orang dia biar. Dia tengok Fir'aun. Ya? Bukan nak compare Fir'aun dengan Zain ni. Jangan salah faham. Fir'aun ni contoh Tuhan tak detikkan hati dia untuk kembali. Tak diberi ujian kepada dia. Dia kontrol kerajaan, dia kontrol keuangan, semua atas dia belaka masa zaman tu. Tapi yang ada ujian berat masa tu bukan kepada Fir'aun, kepada Nabi Musa. Disuruhnya Nabi Musa ni dengan pengikut yang seberapa ni, izhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun tu dakwah dia. Macam mana satu golongan kecil nak pergi dakwah golongan besar ni? Ujian yang ditimpa banyak kepada mereka yang menegakkan kebenaran. Dan kalau Allah SWT bagi, sebab setahu saya, mengenali Zain ni dia orang yang cenderung juga kepada agama. Kan, dia pun mengaji sedap dulu zaman sekolah kan. Jadi ada kemungkinan Allah nak mungkin bagi dia balik pada Allah SWT dengan cara dia sakit. Kita kalau sakit kita cakap apa mula-mula? Allah. Kan? Allah. Biasa kalau orang Kelantan ataupun orang negeri mana-mana pun kan. Kalau tersepak batu, ya Allah sakitnya, kita macam tu. Tapi kalau time kita happy, ya Allah happy-nya ada ke? Kurang sikit. Ada tapi kurang Terlupa, sikit. lupa diri. Lupa. Jadi pentingnya kita apabila kita kena ujian, berpandangan baik pada Allah SWT. Zain, kita nak tanya awak sekejap lagi. Dalam banyak ujian mana yang berjaya membentuk awak, menukar perspektif awak 360 darjah? Yang mana ujian yang mana? Tapi Ujian itu kita simpan. penilaian sekolah rendah sini. Bukan, itu UPSR. UPSR. Ini ujian hidup. Lain. Okey, kejap lagi kita akan borak lagi lebih panjang mengenai tajuk kita bersyukur ketika berdepan ujian. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Sembang Sahur. Jangan pergi mana-mana, okey? Sembang sahur hanyalah di TV3. Salam sayang kepada semua. Sembang sahur hanyalah di TV3.
dia. Ya. Plan B buat nyanyi lagu apa? Ubah suai lagu Empat Darah. Awak pun jadi anak dara Kenapa? Akan main lintang liuk Tak lagi. ada. Kita mendengar tadi, kita ikutlah rentak lagu tu. Okey, Zik. Okey, kita tak nak buang masa sebab kita nak tahu cerita banyak pasal Zain. Ya. Zain Akal. Ya, saya. Okey, kita nak tahu tadi kita ada cakap banyak-banyak musibah ataupun banyak-banyak ujian yang awak hadapi sepanjang 23 tahun, hampir 23 tahun awak hidup. Betul. Ujian mana yang paling betul-betul mengubah awak? Bagi saya dalam banyak-banyak ujian ketika saya di hospital psikiatri lah. Sebulan kan? Sebulan. Ah. Di Apa mana jadi? apa dia? Apa yang jadi? Kat situ luar kira macam mana, luar daripada jangkaan saya sebab apa yang saya tengok dalam tu semua benda yang tak ada kat luar, di mana kat situ kita nampak macam-macam orang yang ada pelbagai masalah dan tingkah laku yang luar biasa. Daripada segi umur pun macam ada yang dah tua tapi masih macam bercakap sorang-sorang. So dalam tu buat saya rasa macam, ini rupanya yang dalam hospital psikiatri yang orang tak tahu pun. Dulu kita rasa macam, psikiatri orang gila. Tapi kita tak tahu apa spesifik orang gila tu apa kan. So bila saya masuk dalam tu, pelbagai gila tu sebenarnya yang buatkan saya sendiri rasa macam, inilah sebenarnya realiti dunia. So bagi saya, pengalaman tu yang ubah saya, psikiatri. Macam Ustaz ada cakap tadi, Allah bagi kita ujian sebab Allah sayang kita. Allah nak bagi kita datang balik. Kan, kita kembali kepada Allah, datang balik kepada Allah. Adakah kalau orang tu tak ditipu ujian, orang tu macam tak disayangi? Kita boleh kata orang yang tak ada ujian ni juga satu perkataan dalam agama ni panggil istidraj. Semua orang pun tahu ni, tengok angguk macam tahu sangat ni. Pernah dengar tu. Istidraj ni adalah satu perkara yang diberikan kepada orang tu, dia lebih sesat dan dia tak kisah dah. Sampailah sebab tu bila manusia ni tak kena ujian tu, yang ada manusia mengaku dia Tuhan. Macam orang yang terdahulu, kisah-kisah terdahulu, dia boleh kata akulah Tuhan Maha Tinggi. Tuhan apa pergi tandah buang air besar ni? Sama kan? Ni bukan Tuhan ni. Kan mesti suci Tuhan ni. Jadi itulah antara kita kata asyrah. Kalau bahasa Arab ni kita kata tanda-tanda orang yang tak disayangi oleh Allah, dia tak diberi ujian. Semakin menjauh, membuatkan dia semakin jauh. Dia mungkin pada zahirnya kita nampak dia makin maju, dia makin banyak harta, dia makin hebat dan sebagainya, tapi hakikatnya dia dijauhkan oleh Allah SWT. Dia hebat di dunia. Hebat di dunia sahaja. Dan perkara itu merosakkanlah sebenarnya. Merosakkan. Sebab apa? Perkataan berubah. Kita mengaku Tuhan, kita akan cakap kau dengan aku lagi hebat. Ini dah tak boleh. Takabur. Macam-macam benda yang menyebabkan hati ni jadi kotor. Nabi kata iza fasadal jasadu kulluh wa iza salahal jasadu kulluh. Kalau hati ni bersih, baik ke seluruh tubuh badan dia. Dan kalau hati ni kotor, hati ni busuk, rosak seluruh tubuh badan dia. Akal dia buruk, percakapan buruk. Ada je benda macam hari tu ada satu, saya tak tahu saya cerita ke tak lagi. Dia masuk masjid besar. Dia boleh kata, besar sangat masjid ni. Patut masjid janganlah besar-besar sangat. Pula dah. Orang nak datang masjid ni, nak tenang, nak tengok, nak luah kan. Kita rasa lapar kan. Ini dia pergi persoal. Jadi hati ni satu perkara yang sangat spesifik yang perlu kita betulkan. Dalam terutamanya hati berkait dengan ujian lah. Kalau hati ni terima, ya Allah, terima kasih bagi ujian ni. Aku terima, ya Allah. Semoga apa yang diberi ni aku menjadi orang yang lebih baik kan. Tengok hari ni, Zain, alhamdulillah dah pulih. Kan? Ini juga hadiah daripada Allah. Betul. Allah SWT ni, dia bagi ujian seperti mana dia memberi hidayah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Bila pak saudara Nabi yang Nabi sayang meninggal, dia angkat tangan, dia doa. Dia kata, ya Allah, bagilah pak saudara aku ni masuk syurga. Allah tegur. Allah kata, Nabi tak boleh doakan untuk orang kafir ni. Jadi bila orang ni dia kembali kepada agama, dia kena satu-satu ujian. Fir'aun pun masa nak mati, dia mengaku Ahad. Tapi dah terlambat. Kalau dah nyawa sampai kerongkong ni, game over. Habis. Okey, sesuatu ujian tu dia boleh membuatkan kita semakin dekat dengan Allah dan juga kita juga boleh semakin menjauh. Terpulang pada kita nak pilih yang mana. Macam Zain juga, apa yang jadi pada Zain, kalau kita kalau kita flashback balik pada 26 September 2020. Mak awak meninggal dunia dan caption awak saya ada baca kat situ, sedar selepas hilang itu sakit. Apa yang sebenarnya awak maksudkan?
bagi saya pengalaman saya sebagai seorang anak yang tak berapa baik. Bagi saya itu ialah luahan ikhlas. Dan bagi saya nak bagi orang contohi yang benda bukan jangan buat benda yang saya buat. Jadi bagi saya benda yang macam Ustaz cakap tadi kan macam dah hujung-hujung baru nak jadi baik ke apa kan. So benda tu tak bagus lah. So bagi saya sayang selagi ada. Kan sebab kebanyakan memang selalu macam tu, bila dah tak ada baru kita nak rindu, bila tak ada barulah nak sayang. Kan jadi itu pun bagi saya dugaan dan musibah bagi saya, tapi saya masa tu saya ambil sebagai langkah yang baik di mana peringatan untuk saya. Kan selepas ini ada orang-orang yang saya sayang, saya perlu jagalah. Bagi saya macam itulah. Tapi impact selepas ujian-ujian yang bertimpa-timpa tu, Zin? Mulanya kosong lah. Saya kosong kan, di mana kita jadi lost lah kejap. Bila kita dah terlampau hilang ramai orang dalam hidup. Jadi ambil masa kejap dan kembali balik, jalan balik. So benda tu pun kita takkan nak post kot, kita solat 24 jam kan. Jadi benda tu kita dengan Allah je lah tahu. So bagi saya ambil masa diri dulu kejap, senyapkan diri sekejap. Ya, itulah dia kan. Ada benda yang kita boleh tunjuk, ada benda yang kita tak boleh tunjuk, tapi kita nak tunjuk. Ini dia. Sebelum kita nak berehat, kita nak tunjuk kepada anda VT Jom Masak tajaan Nestle Everyday Milk bersama dengan Chef Naim. Apa yang dimasak hari ni? Katanya susu kurma strawberry. Ya, susu kurma strawberry. Tadi baru buka puasa dah lapar balik. Alah, cepat sangat. Jom kita Jom tengok. kita Saya nak tengok, pergi buat Chef jap. Saya nak try. Jom kita tengok. Jom masak. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam segmen Jom Masak bersama saya Chef Naim. Segmen ini dibawakan khas oleh susu tepung Nestle Everyday NutriQuat. Lengkapkan nutrisi, kuatkan family. Itulah dia. Itu yang paling penting sebenarnya. Sebab bulan puasa ni kita faham kadang-kadang orang ni dia nak kena tenaga lebih sikit. Jadi inilah dia hidangan-hidangan yang anda boleh buat dekat rumah. Dan untuk menu kali ni, apa yang saya nak tunjukkan ni adalah saya punya air minuman, iaitu saya punya susu kurma strawberry. Okey, sekarang untuk langkah yang pertama, apa yang saya nak kena buat adalah kita akan potong semua bahan-bahan kita, kemudian kita akan masukkan dekat dalam jug pengisar kita ni. Okey, saya akan potong dahulu kita punya strawberry. Okey. Sekarang ni saya akan potong, kita dah dapat besar macam ni, kita akan potongkan kecil sedikit. Okey, kemudian kita akan masukkan terus kat dalam kita punya jug ni ataupun kita punya blender nanti. Okey, saya akan potong lagi yang seterusnya yang lain ni. Bagi yang kepada 4 saja. Jadi untuk strawberry, kalau anda tak jumpa yang segar yang macam saya pakai ni, boleh juga pakai yang frozen lah, tak ada masalah pun. Okey, tapi pastikan kita thaw dulu bagi dia lembut. Dan sekarang lepas dah potong, kita masukkan ke dalam kita punya blender ni. Seterusnya saya akan masukkan kita punya buah kurma. Okey, untuk kurma ni sebenarnya cara dia mudah. Saya tinggal nak buka dia dan kita keluarkan biji dia sajalah, sebab biji ni memang kita tak boleh nak kisar pun dia memang keras. Jadi kita koyak sikit macam ni. Bagi 2, kemudian kita terus masuk ke dalam ni. Saya akan pakai lebih kurang dalam 10 biji kurma, supaya rasa air kita ni lebih sedap dan bila kita nak minum tu lebih bertenaga lah. Sekarang ni kurma dah siap. Okey, saya akan masukkan kita punya daun pudina. Untuk daun pudina ni saya tak pakai banyak sangatlah. Saya nak bagi dia ada rasa kesegaran tu je. Bila kita minum bulan-bulan puasa macam ni, kita nakkan rasa fresh dia tu. Jadi saya akan pakai daun saja. Okay, kita tak ambil tangkai dia, rasanya cukuplah ni. Masuk terus dalam ni. Seterusnya saya akan masukkan sedikit kita punya chia seed. Masukkan. Seterusnya kita punya madu sedikit untuk bagi rasa manis-manis. Sebab bagi saya kadang madu ni yang terlalu banyak sangat. Sebab kurma dah manis, kita punya strawberry pun dah manis. Dan sekarang saya akan masukkan air. Saya nak buat lebih kurang kepada 2 ke 3 hidangan. Jadi kita masukkan lebih sikit. Dan sekarang ni saya akan masukkan lagi satu bahan yang terakhir. Inilah dia, hero dia. Okay, saya akan masukkan kita punya susu tepung Nestle Everyday NutriQuat ni. Sebab apa? Sebab dianya kaya dengan zinc. Lepas tu ada protein dan juga kalsium yang baik untuk pembesaran tulang dan juga tubuh badan. Jadi kita masukkan kurang dalam 2 sudu besar. Dan sekarang ni saya akan ambilkan kita punya blender. Kita blend terus. Nampak tak tu? Lepas kita dah kisar kan, kalau saya memang suka bagi dia pekat-pekat sedikit macam ni.
Dia akan jadi lebih pekat bila kita dah masukkan susu lah. Dan bagi saya, ini memang dah siap dah ni. Baik, jadi lepas kita dah kisarkan ke semua bahan-bahan kita dekat dalam ni, kita dah masukkan kurma, daun pudina, strawberry kita, chia seed dan paling penting adalah kita punya susu tepung Nestle Everyday, NutriQuat kita, dan kita dah boleh hidangkan terus dekat dalam cawan. Untuk hidangan ni, kalau anda rasa macam nak letak air batu boleh juga. Tapi kalau tak ada, boleh tuang macam ni terus. Kemudian kita boleh simpan dekat dalam peti sejuk. Bagi dia sejuk lebih kurang dalam masa 1 jam ataupun setengah jam. Kemudian kita dah boleh minum dah. Inilah dia. Inilah hidangan yang lengkap ataupun minuman yang baik untuk anda minum sebab ianya susu yang diremus dengan vitamin dan mineral untuk tubuh serta minda seisi keluarga. Inilah dia air saya. Untuk anda dekat rumah, jangan lupa cuba saya punya susu kurma strawberry. Sembang Sahur hanyalah di TV3. Salam sayang kepada semua. Terima kasih Plan B. Setiap minggu, setiap hari Rabu, hari Khamis menghiburkan kita semua. Terima kasih banyak-banyak. Okey, hari ini 17 Ramadan, kurang lebih 12 ataupun 13 hari lagi kita nak menyambut Aidilfitri. Bila sebut Aidilfitri, mesti pagi raya nak cantik, nak yang indah-indah, nak yang jelita-jelita. Jadi, Sembang Sahur hari ini membawakan Pegawai Pemasaran Jamu Jelita, Nur Atira Samsudin. Selamat datang. Terima kasih. Apa khabar, Lin? Alhamdulillah, baik. Awak sihat? Sihat, Alhamdulillah. Atira, hari ini depan kita ni ada macam-macam produk. Mungkin nak kongsikan? Okey, terima kasih, Lin. Assalamualaikum buat semua penonton Sembang Sahur. Selamat malam dan selamat berpuasa atau ucapkan. Okey, Lin, bila kita bercakap pasal bulan puasa, atau percaya sepanjang Sembang Sahur ni program diadakan, tak jemu-jemu jamu kita datang ke set. Betul. Kita memeriahkan malam puasa anda dengan kita ni berkongsikan tentang kehebatan produk dari Jamu Jelita yang anda rasa keberkesanan produk ini tak asing lagi di pasaran. Dah cukup terkenal di kalangan pengguna serta kehebatan dia dan keberkesanan dia bukan rahsia lagi. Ramai yang dah amalkan memang cukup berpuas hati dengan produk ni. Bukan apa kita tahu, Lin, sepanjang bulan puasa apa yang kita akan lalui tak lain tak bukan adalah apabila kulit kita akan kelihatan tidak bermaya. Kulit kita akan mengalami sedikit orang kata apa lesu dan sebagainya yang menyebabkan kadang-kadang kulit wajah kita menjadi kering, sel kulit mati menebal dan kekusaman kulit wajah akan lebih ketara orang cakap. Dan hal ini terjadi kerana kita tidak cukup rehat dan tidak ada waktu tidur yang konsisten, Lin. Bila kita bangun sahur kan dengan waktu tidur kita dah tak macam dulu. Serta hal ini yang menyebabkan badan kita ni tidak dihidrasi dengan betul ataupun lebih tepat kita kekurangan air dalam badan dan hal ini akan mengganggu proses regenerasi sel kulit dan menyebabkan kulit kita ada masalah tersebut. Itulah punca kenapa kalau bulan puasa ni kulit kita kadang tak bermaya, nampak tak sihat, nampak tak fresh dan sebagainya. Jadi Atta tahu ramai yang ada masalah macam tu. Hari ini Atta nak bantu semua buat anda yang ada masalah seperti yang Atta cakap tadi. Anda boleh cuba produk Puak Putih Mulus ni sebab Atta nak bantu semua untuk ada kulit yang lebih segar orang kata, Lin. Dan yang paling penting tona kulit yang lebih sekata tanpa kekusaman kulit wajah langsung sepanjang bulan puasa ni. Dan yang paling penting caranya sangat mudah, berharga cuma RM38.90 serta mengandungi bahan-bahan yang seperti tertera di kaca TV. Yang mana insya-Allah jika anda amalkan secara konsisten, bolehlah kita beraya dengan kulit yang lebih cantik, sihat, cerah, dah tak payah nak make up tebal-tebal orang cakap. Dan kenapa tak cakap macam tu? Sebab istimewanya Puak Putih Mulus ni walaupun berharga RM38.90 lengkap dengan 9 bahan premium yang antaranya adalah daripada lycopene, yang mana menurut kajian lycopene ni merupakan ejen pemutih semula jadi. Ada juga ramuan daripada astaxanthin. Kalau nak tahu astaxanthin ni ramuan premium, kenapa saya cakap premium? Sebab dia satu je bahan. Dalam astaxanthin tu ada 3 bahan daripada vitamin E, ada coenzim Q10 dan juga vitamin C, yang mana kebaikan bahan-bahan ini memang terbaik untuk penjagaan kulit secara menyeluruh. Jadi yang mana ada masalah kulit atau memang sarankan untuk dapatkan Puak Putih Mulus ni, amalkan 2 kali sehari. Kalau bulan puasa boleh amalkan sebelum sahur, malam sebelum tidur. Dan produk ini boleh diamalkan lelaki dan wanita serta remaja sehingga wanita dewasa.
mereka yang ada masalah kulit. Rasanya sangat sedap. Kita bagi free shaker. Kalau nak lebih murah boleh dapatkan di Jombite ataupun kedai jamu. Okey, itu yang untuk produk putih mulus. Betul. Yang ada 2 lagi ni. Okey, seterusnya adalah produk 5+. Ini adalah produk yang paling bersesuaian untuk kita yang kadang-kadang tu lepas buka tersandar kekenyangan. Kadang-kadang tu sampai ada masalah mengah sebab terlalu kenyang, belum tarawih lagi dah mengantuk sebab terlalu kenyang, makan macam-macam sampai ada masalah kadang-kadang tu seluar sendat, perut pun jadi tak selesa dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah masalah sikit orang cakap. Ada yang lagi berat, makan macam-macam lepas buka, lepas tu tersimpan 2-3 hari. Sebenarnya ini nak kongsikan kepada anda, apabila kita makan macam-macam dan tersimpan, hal ini sebenarnya tidak bagus sebab akan menyebabkan toksin dalam badan, menyebabkan usus menjadi kotor. Kita tahu usus yang kotor menyumbang kepada penyakit dan juga menjadi punca kepada kenapa kita ada masalah berat badan berlebihan, kenapa kita ada masalah perut buncit, ada masalah saiz fizikal tidak seimbang. Jadi hari ini nak bantu anda yang mana nak hari raya nanti nak ada badan menawan macam Lin cakap, bersediaan raya, nak ada perut yang lebih selesa. Anda boleh amalkan kaedah 1 hari 1 seceh 15 ni. 15 ni berharga RM50.90. Dalam ni ada 20 seceh untuk penggunaan 20 hari. Boleh amalkan selepas berbuka. Dan dalam ini mengandungi ramuan daripada citrus, ada khasiat daripada Garcinia cambogia, ada khasiat daripada lemon. Dan produk inilah yang akan bantu kita untuk singkirkan lebihan makanan yang tidak terhadap, singkirkan toksin serta bantu kita dapatkan badan yang diidamkan supaya tak ada lagi masalah perut tak selesa. Kadang-kadang tu apa yang kita makan tersimpan sehingga menjadi toksin dalam badan, menyebabkan mengalami masalah kadang ketidakselesaan di perut dan sebagainya. Jadi ada amat sarankan buat anda yang ada masalah seperti yang Atta cakap tadi, boleh cuba dapatkan 15 ni, amalkan kaedah 1 hari 1 seceh selama 20 hari saja. Ada berbaki lagi ni kan kita boleh nampak, dalam 20 hari anda boleh nampak perbezaan macam mana sebelum dan selepas dengan anda mengamalkan produk 15 ni. Dan Atta jamin kalau anda amalkan, anda akan dapat satu kepesanan yang sangat positif, yang mana badan akan rasa lebih ringan, pergerakan tak ada lagi tersekat, orang cakap apa lagi, mudah nak buat apa-apa jenis aktiviti, badan lagi segar. Jadi Atta memang sarankan produk ini untuk diamalkan buat semua remaja sehingga dewasa, lelaki dan wanita. Tapi sebenarnya kalau kaum wanita, dia punya mata sebenarnya terarah kepada produk yang ketiga tu, Atira. Betul. Sebab orang perempuan memang suka kulit yang cantik, kulit yang orang kata apa, flawless, yang glowing dan sebagainya. Dan ini adalah produk terakhir yang ingin Atta kongsikan kepada anda, set putih mulus. Ini adalah produk yang berharga RM55.90. Ada 3 produk. Okey, dalam produk ini ada sabun Sri Wajah. Ini adalah produk untuk merawat masalah kekusaman kulit wajah dan ada masalah kulit berminyak. Kadang-kadang orang ada kulit berminyak ni menyebabkan kulit tu jadi kusam, menyebabkan kulit tu nampak tidak bermain, nampak tak fresh. Jadi sabun Sri Wajah ni bantu untuk merawat masalah kekusaman kulit wajah, mengatasi masalah minyak berlebihan dan dalam masa yang sama juga boleh jadikan sebagai sabun pembersih solekan. Kadang-kadang bawah mata kita tu kita pakai celak susah nak tanggal. Dia menyebabkan kehitaman kan. Jadi boleh pakai sabun Sri Wajah ni, baik untuk atasi masalah solekan yang susah nak hilang, bantu bersihkan pori. Dan seterusnya kita ada juga putih Julita BBCK Day Cream. Ini adalah krim siang yang boleh pakai pada waktu siang untuk pastikan kulit kita terlindung dari sinaran UV. Dalam masa yang sama juga boleh jadi sebagai makeup base. Dan sebenarnya tekstur dia warna pink. Kadang-kadang ada yang tanya sesuai tak untuk warna kulit dan sebagainya. Yang macam sawo matang tu. Okey, sebenarnya walaupun warna dia pink, bila kita apply dekat kulit, dia ikut warna kulit. Jadi anda boleh pakai tanpa was-was, jangan risau sebab dia sesuai untuk semua jenis warna kulit. Serta yang terakhir ada putih salju night cream. Ini adalah krim yang bertindak untuk merawat masalah kulit. Kita tahu pada waktu malam bila kita pakai apa-apa skincare, pada waktu malam lah produk tu akan orang kata apa? Dengan kulit kita untuk mencakap saling kulit. Betul. Kita punya regenerasi kulit. So dia akan menyebabkan bertindak balas orang cakap pada waktu malam. Jadi dengan putih salju night cream ni pada waktu malam, bila kita pakai dia bantu merawat masalah kulit. Dan produk ni ketiga-tiga berharga RM55.90 dan akan ada berita baik untuk semua. Sepanjang nak dekat raya ni kita ada jualan besar-besaran sepeneriang raya sale. Anda boleh dapatkan produk jamu kita ada diskaun sehingga 70%. Ada diskaun team pack, ada diskaun combo pack. Anda boleh terus layari www.jombite.my ataupun hubungi Atira di 0133535753 untuk sebarang pertanyaan dan konsultasi. Okey, saya rasa penonton semua dah tak sabar-sabar dah sampai macam apa yang Atira cakap tu dia dah tahu dah take note dah kat rumah. Cepat-cepat dapatkan di pasaran dan kita sebenarnya nak berehat seketika. Kita jumpa selepas ini. Terima kasih Atira. Sama-sama. Hanya yang baik dari Jamu Jelita. Sembang Sahur hanyalah di TV3. Salam sayang kepada
masa sangat-sangat menceburui kita. Sekejap je kita dah sampai ke last block. Bila cakap pasal last block, kita tak nak buang masa lagi. Kita terus tanya Zain. Ya, saya. Zain, sebenarnya kita sangat berminat dengan statement awak sebelum ni. Jatuh bukan mati. Masih ada harapan. Ya, saya. Okey, kongsikan dengan penonton kita. Untuk perkataan tu bagi saya itulah pembakar semangat lah. Bagi saya ada dua prinsip, ikhlas dan semangat. Kan? So ada dua benda tu insya-Allah kita dengan adanya pertolongan Allah, of course lah kan. So semangat tu insya-Allah akan ada. Zain bagus sebab dia ada basic. Dia ialah student tahfiz kan. Betul. Jadi dia berbalik kepada tu. Wow, kita cukup kagum lah. Cakap pasal tahfiz, kita tanya senior tahfiz pula. Abang senior 3 tahun. Cara bersyukur tadi Ustaz ada kongsikan dengan hati, dengan lisan, dengan tindakan. Yang terakhir merawat kenikmatan. Itu baik. macam mana tu? Dia sekarang ni ada satu persamaan antara semua kita di sini dan penonton-penonton di rumah. Apa dia? Persamaan ni adalah kesihatan yang Allah beri. Kesejahteraan yang Allah beri. Zain, masa Zain tengah sakit hari tu, apa yang Zain nak? Zain nak jadi normal, betul tak? Betul. Zain tengok orang lain semua macam tak normal, Zain nak normal. Betul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu ada satu perkara. Ni boleh teka-teki kat anak-anak kat rumah ni. Apa dia? Teka-teki dia bunyi begini. Apakah perkara yang paling berharga selepas keimanan kepada Allah SWT? Kesihatan. Kesejahteraan. Kesejahteraan. Hampir-hampir lah. Sebab Hampir. kalau orang tu sihat, kadang-kadang dia cepat marah. Sihat tapi kau nak gaduh. Sikit-sikit nak marah. Tapi kalau orang tu sejahtera, dia tenang. Dia bagus dalam pertuturan. Dia baik dalam tindakan. Dan dia sangat-sangat stabil dalam emosi. Nabi SAW suruh kita doa, minta satu doa kerana Nabi kata tak ada benda yang lebih berharga selepas daripada keimanan, iaitu kesejahteraan hidup. Jadi Nabi kata, baca doa ni, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kau berikan aku kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Sebab orang kata sejahtera ni apa? Dua-duanya baik. Dalam baik, luar pun baik. Kalau luar saja baik macam kita sebut tadi, badan tegak ni, handsome semua, tapi pemarah. Kan? Suka gaduh, suka mencarut, suka. Kenapa tengok dia? Bukan dia. Bukan Zin lah. Kita duduk pandai, kita duduk tenung je ni. Okey, Zain, mungkin ada kata-kata terakhir Zain kepada peminat-peminat Zain yang mungkin mengalami situasi yang sama macam Zain juga, memberi semangat kepada mereka. Kata-kata kepada peminat atau pendengar-pendengar lagu saya, bagi saya apa yang awak rasa selama ni itu ialah ujian, kan? Ujian, memang ujian tu, dan berbalik-balik kepada Ustaz sendiri. Ustaz cakap paling-paling kita patah balik lah, kan? Sometimes bila kita lampau jauh, kita patah balik, kan? Jadi asal usul kita tu di mana? Buat lagu satu Zain, patah balik. Ada tajuk dah. Ada tajuk. Fit Ustaz Arif. Okey, Ustaz, last lah kita nak tanya mengenai bersyukur ketika berdepan ujian ni. Mungkin ada yang nak patah balik tapi tak jumpa jalan. Kan? Macam mana cara untuk kita mencari jalan? Baik, memandangkan masa tak banyak, satu je point untuk perkara ni. Dikelilingi ataupun persekitaran kita macam mana? Tu yang paling penting. Kawan-kawan yang kita pilih. Semua antara kita yang ada kawan, dan kawan ni kadang-kadang menjadi contoh kepada kita. Ada orang dia kalau dia nak pergi tandas dia kata, goncang dulu. Kadang-kadang kawan-kawan cakap macam tu, kita pun terikut. Kan? Ada orang bercakap begini dan begitu, macam-macam cara. Betul. Jadi Al-Quran menggariskan satu panduan macam mana cara nak pilih kawan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Allah kata, kawan-kawan ni al-akhilla ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Kawan-kawan ni semua tidak ada apa-apa manfaat kecuali yang bertakwa. So kalau kawan-kawan kita hari ni banyak yang mengarut, bukan kata buang, cari yang lebih mendekatkan kita kepada Allah SWT supaya dia mencerminkan diri kita bila kita lupa. Kan, kadang-kadang kita jumpa orang peringkat muda-muda ni kan. Poyo mamat ni cakap pasal agama, tapi time kita susah dia, kita pergi cari. Kau tahu tak nak baca doa apa supaya aku tenang? That's the thing yang kita kena buat. Cari kawan-kawan yang baik, insya-Allah persekitaran kita ni penuh keimanan, dan bila kita nak berpatah balik, tak susah untuk kita pusing balik. Wallahu a'lam. Pesanan yang sangat-sangat ringkas, padat dan terus daripada Ustaz Aris kita, dan juga cerita yang sangat mungkin memberi pengajaran lah kepada semua penonton-penonton Sembang Sahur hari ini. Sekejap je rasa masa dah berlalu, 1 jam dah kita bersiaran. Dan kita sebenarnya di Sembang Sahur mengharapkan kalau berlaku sesuatu ujian ataupun musibah, kita cek balik sama ada kita semakin mendekat dengan Allah ataupun semakin menjauh. Cepat-cepat cari
jalan pulang. Apa? Patah balik. Patah balik. Patah balik. Orang kata sentiasalah cek diri kita sendiri. Setiap pagi, setiap hari muhasabah diri sendiri, okey? Ya. Alright, terima kasih kepada Ustaz Aris. Terima kasih Terima kasih, kepada Mazin. Razik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Zik. Alright, kita tinggalkan anda dengan persembahan Plan B. Plan B, kita silakan. Lagu tak tahu malu ke? Jauh kita. Tak tahu malu. Tak tahu malu, betul. Silakan Plan B. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye. Pernah kau berjanji waktu kau mesej aku, sungguh ku percaya dengan kata-katamu. Tapi di belakang kau tipu-tipu aku, sakitnya hatiku, air mataku jatuh. Ku online Facebookku, ku update status baru, change my relationship macam yang dulu-dulu. Jangan kau merayu karena aku tak mau. Dasarmu kamu memang tak tahu malu. Kamu tak tahu malu, suka-suka saja kamu begitu. Kau pernah berjanji pada diri ini setia menanti walau apapun akan terjadi. Dengarkanlah laguku, dengarkanlah kisahku. Tak terlalu happy, tak terlalu sedih. Ini bukan dongeng, memang benar tentang kisah nyataku. Pernah kau berjanji waktu kau mesej aku, sungguh ku percaya dengan kata-katamu. Tapi di belakang kau tipu-tipu aku, sakitnya hatiku, air mataku jatuh. Ku online Facebookku, ku update status baru, change my relationship macam yang dulu-dulu. Jangan kau merayu karena aku tak mau. Dasarmu kamu memang tak tahu malu. Kamu tak tahu malu, suka-suka saja kau buat begitu. Kau pernah berjanji pada diri ini setia menanti walau apapun akan terjadi. Dengarkanlah